Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Baik, hari ini saya nak buat satu rungkaian ringkas, ya, berkenaan dengan Pakatan Harapan dan kedudukan Pakatan Harapan berbanding dengan Blok Kuasa Ketiga. Baik, saya beberapa hari yang lepas sudah pun membuat satu bukannya ramalan tetapi satu cadangan, ya, agihan kerusi melibatkan puak kerajaan dan pembangkang, ya. Di kerajaan kita cerita berkenaan dengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Di belah pembangkang kita cerita Pakatan Harapan dan Blok Kuasa Ketiga. Dan cadangan yang saya berikan adalah satu-satunya cadangan di mana tidak akan berlaku pertembungan kerusi di semua pihak, maknanya satu lawan satu. Baik, hari ini saya nak fokus spesifik kepada satu cadangan saya kepada Pakatan Harapan. Jadi sepintas lalu, Pakatan Harapan ini semenjak Barisan Nasional jatuh pada PRU 14, dah hampir 3 tahun ni, kalau kita dengar cerita puak Anwar, puak PKR dan beberapa pihak dari dalam DAP Amanah asyik-asyik nak jadikan Anwar Perdana Menteri, nak jadikan Anwar Perdana Menteri. Sebab konkretnya tak ada. Penjelasan konkret dia tak ada. Hujah logik untuk dipersembahkan mengapa Anwar bukan orang lain tak ada. Cuma mereka bergantung kepada kekuatan laskar cyber, media dan sebagainya. Anwar Perdana Menteri, seolah-olah jawatan Perdana Menteri di negara ini, okey, sudah tertulis di bahawa Anwar memang ditakdirkan untuk menjadi Perdana Menteri, seolah-olah itu adalah amanat dia. Itu persepsi yang ditimbulkan. Sebabnya tak ada. Ya. Okey. Dan sebelum Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan, kita perlu ingat, ya, apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, tak sampai 3 bulan Anwar dan otai-otai dia sudah mula isu peralihan kuasa. Ya, hampir setiap hari pelabur jadi takut, kerajaan susah nak bergerak, walhal tidak ada pun perjanjian bertulis bertanda tangan yang Anwar dakwa wujud yang menyatakan Mahathir akan letak jawatan 2 tahun. Itu pun jangan cerita 2 tahun, sebab Mahathir tak pegang jawatan 2 tahun, dia hanya pegang untuk 22 bulan. Tapi tak sampai 3 bulan dah mula isu peralihan kuasa, semata-mata untuk timbulkan persepsi bahawa Anwar ni benda tu adalah amanat dia dan Mahathir sedang mengganggu-gugat proses peralihan kuasa. Okey, bukan hanya tak logik bahawa sebab menurut otai-otai Anwar 2 tahun, tapi tak sampai pun 2 tahun, 3 bulan dah mula. Tambah pula Anwar tidak pernah menunjukkan, walaupun ditanya berkali-kali, ya, perjanjian bertulis yang bertanda tangan kononnya. Tak boleh dia nak tunjukkan. Dan ada dakwaan daripada pemimpin Pakatan Harapan sendiri dulu bahawa perjanjian sedemikian yang bertanda tangan yang menunjukkan 2 tahun dan sebagainya tidak wujud. Kemudian dalam pada itu Anwar melakukan pelbagai perkara, termasuk cuba mendapatkan akuan bersumpah daripada ahli-ahli parlimen. Pada ketika Pakatan Harapan masih memerintah, dia cuba tumbangkan kerajaan. Dia cuba gulingkan Mahathir. Tetapi dia tidak berjaya mendapat cukup akuan bersumpah. Sebab orang-orang dia sendiri, bila saya kata orang-orang dia sendiri, maksud saya orang-orang kenalan dia dalam PKR, DAP, Amanah, ada ramai yang tidak ingin memberi pengakuan bertulis, pengakuan bersumpah. Jadi bilangan akuan bersumpah yang dikumpulkannya tidak pernah mencecah 90 keping, walaupun berkali-kali cuba. Jadi Anwar tidak pernah ada sokongan majoriti. Dia adalah seorang ahli parlimen yang gagal dari sudut
kebolehan dia untuk jadi Perdana Menteri. Kemudian Pakatan Harapan tumbang. Sebab apa tumbang? Sebab dia digunakan sebagai alasan untuk meyakinkan ahli-ahli Parlimen PPBM agar menumbangkan Pakatan Harapan. Walaupun dia bukanlah alasan yang kukuh, sebab dia memang tidak pernah ada sokongan majoriti. Tetapi disebabkan perangai dia, ramai orang PPBM terbeli dengan penipuan kononnya dia akan menerkam Mahathir pada bila-bila masa. Kemudian selepas Pakatan Harapan tumbang, tidak pernah ditonjolkan bukti majoriti. Dan masih percubaan dilakukan untuk kumpul akuan bersumpah, tapi benda tu tak pernah menjadi realiti walaupun dah 3 tahun mencuba. Dan sebelum pilihan raya Sabah, ada satu ketika Anwar membuat press conference, dan di dalam press conference dia kata dia ada jumlah yang meyakinkan majoriti untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tapi hakikatnya pada masa tu sokongan terhadap dia dah jauh menyusut. Kalau dulu mungkin boleh sampai 90, kini tak sampai 70 akuan bersumpah. Jadi dia menipu. Kemudian akhirnya bila diberi peluang untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, satu urat bukti pun tak ditunjukkan di manakah sokongan majoriti yang meyakinkan itu. Jadi terbukti Anwar tidak memiliki sokongan majoriti. Jadi inilah cadangan saya. Sekarang ni Pakatan Harapan jangan buang masa lagi. Okey. Saya dah cerita berkenaan dengan blok kuasa ketiga. Andai kata Mahathir wujudkan blok kuasa ketiga, jika bertanding di semua kerusi PPBM dan UMNO, pandang kiri kanan blok kuasa ketiga akan untung besar. Sama ada jadi kingmaker selepas election atau menang terus. Okay. Saya dah jelaskan berulang kali mengapa kalau saudara-saudari tak tertinggal bas, pergi ke YouTube saya, YouTube Regi JC Rita Udin, lihat video-video yang lepas. Jadi sepintas lalu, andai kata PPBM bergabung dengan UMNO, blok kuasa ketiga akan untung. Sebab benda tu ditolak oleh majoriti akaumbi. Akaumbi PPBM ni memang tak ada. Majoriti akaumbi UMNO dan pemimpin bahagian dan sebagainya. Kalau PPBM haramkan UMNO, sama juga akan berlaku. Blok kuasa ketiga akan untung. Okey. Kalau berlaku pertembungan antara PPBM dan UMNO, lagi untung blok kuasa ketiga. Pandang kiri kanan, PPBM, UMNO dan PAS akan menunjukkan prestasi yang lebih teruk berbanding dengan PRU14, dan blok kuasa ketiga sama ada akan jadi kingmaker atau menang pilihan raya. Jadi Pakatan Harapan jangan buang masa dengan perang persepsi ini, sebab benda ni tak akan pergi ke mana. Jadi saya cadangkan sekarang Pakatan Harapan dengan segera memanggil Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk bermesyuarat. Dan nombor 1, tunjukkan sebab konkret mengapa masih nama Anwar di lambung-lambung. Sedangkan di Sabah, apabila Anwar sebelum pilihan raya Sabah melontarkan bahawa dia ada sokongan yang meyakinkan, okey, dan kemudian menimbulkan persepsi bahawa selepas pilihan raya Sabah dia akan jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku? PKR dihukum di Sabah, hanyut terus di Sabah. Tetapi sebaliknya, warisan, iaitu parti yang mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad secara terbuka, menunjukkan peningkatan. Jadi keputusan dah jelas, keputusan rakyat dah jelas. Bukan hanya Mahathir jauh lebih dikehendaki berbanding dengan Anwar. Ini menunjukkan, Mahathir menunjukkan peningkatan dari segi kemahuan rakyat terhadapnya, dan rakyat memang tolak terus pijak-pijak PKR dan Anwar. Jadi PKR sekarang dan DAP dalam mesyuarat itu, saya cadangkan dia perlu tunjukkan sebab munasabah logik huraian terperinci mengapa Anwar masih namakan nama dia di lambung-lambung sebagai Perdana Menteri, dan tunjukkan bukti sokongan terhadap dia. Nombor 2, oleh kerana Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah menjelaskan menyatakan dengan jelas bahawa berlaku cadangan untuk kerjasama DAP dengan Barisan Nasional atau Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Dan oleh kerana kita sudah dapat tahu bahawa memang ada perbincangan-perbincangan tertentu dilakukan, maka DAP dengan Anwar kena jelaskan apakah hubung kait
DAP, PKR dan tim A UMNO kepada Tun. Nombor 3, PKR, DAP, amanah mana-mana pihak yang terlibat perlu hentikan segera permainan persepsi kononnya tidak perlukan Mahathir dan secara terbuka bersetuju untuk mengisytiharkan bahawa Pakatan Harapan tidak ada apa-apa masalah atau tentangan dengan Blok Kuasa Ketiga. Kemudian baru mulakan perbincangan agihan kerusi. Jangan lupa, Mahathir tidak ada apa-apa yang tak dirugikan. Blok Kuasa Ketiga ni sama ada akan jadi kingmaker ataupun menang. Anwar ada segalanya untuk rugi. Seandainya syarat-syarat ini tidak diperbincangkan atau dihalusi dan berlaku pertembungan PKR dengan Blok Kuasa Ketiga di kerusi-kerusi di mana Blok Kuasa Ketiga lawan UMNO atau PPBM, PKR akan hangus. Okey? So, itulah yang saya cadangkan dibincangkan. Ya. Itu yang saya cadangkan dibincangkan dengan segera. Ya. Sebab saya nampak Pakatan Harapan ni sudah hilang fokus. Sudah sebenarnya duduk dalam satu alam di mana dia sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Sebab dia tahu satu-satunya jalan adalah ke arah perkara-perkara tertentu yang telah saya cadangkan di sini dan juga apabila saya lambungkan cadangan agihan kerusi. Jadi dia sifat ego ni sudah masuk dan perkara Pakatan sudah diselubungi dengan satu aura yang tidak logik. Lambung nama Anwar tapi tak ada sebab konkret mengapa it must be Anwar. Dan Anwar sekarang PKR, Anwar, Pakatan Harapan sekarang bingung apabila menyedari bahawa sebenarnya Tun tidak perlukan Pakatan Harapan, dia boleh tubuhkan Blok Kuasa Ketiga dia. Jadi bila dia dah bingung begitu, dia tidak tahu apa nak lakukan. Sebab kalau dia lontar juga nama Anwar, Blok Kuasa Ketiga couldn't be bothered. Apa nak berkubur dengan Anwar, berkuburlah. Jadi kalau PKR, DAP dan Amanah nak berpaksi kepada realiti, segera memanggil mesyuarat tersebut dan lupakan pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri, bersetuju bahawa pencalonan Perdana Menteri akan dibuat selepas pilihan raya dengan melihat keputusan pilihan raya. Ini bukannya bermakna Blok Kuasa Ketiga akan bergabung dengan Pakatan Harapan. Perkara itu saya rasa tidak akan berlaku. Ini cuma untuk memastikan bahawa satu rancangan ataupun perbincangan ke arah agihan kerusi yang tidak akan menyebabkan pertembungan antara Pakatan Harapan dengan Blok Kuasa Ketiga dapat diadakan. So, jangan membuang masa, jangan bersifat budak-budak, dan terimalah hakikat bahawa Anwar hanya akan tenggelamkan Pakatan Harapan. Baik, dalam sejam dua lagi saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya di ruang komen, jadi tolong kembali dan cari dan sertai di saluran Telegram di mana kadang-kadang saya membuat pengumuman berasingan di sana. Jadi sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuasa Ketiga.